Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Nur Farhani binti Bunsurudin, pemegang kad matriks T2019108776 akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Bimbingan dan Penasihatan. Bagi pengenalan, bimbingan dan penasihatan bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pengurusan ditakrifkan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Pembelajaran dianggap sebagai perolehan maklumat, pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Melalui tajuk dan topik yang akan kami bincangkan, kami memerlukan sampel kajian dengan mengambil kaedah temu bual untuk menemu bual seorang guru di peringkat sekolah dan mengenal pasti sistem pengurusan dan penasihatan yang dilaksanakan di peringkat sekolah mereka. Seterusnya, bagi latar belakang kajian, pengurusan penasihatan murid ini merupakan proses membimbing pelajar untuk menyelesaikan masalah. Pengurusan penasihatan yang baik dapat membantu pihak sekolah dalam melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai sikap positif dan mempunyai fikiran yang terbuka. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2015, nasihat ialah ajaran petunjuk yang baik dan peringatan. Menurut Kotler dan Brown pada tahun 2000, kaunseling sebagai suatu profesi yang mempunyai sejarah dan set standard yang berbeza dari disiplin. Pengurusan penasihatan ini diuruskan oleh pihak bimbingan dan kaunseling, beberapa orang guru bimbingan dan kaunseling serta para pelajar yang dilantik untuk menjadi pembimbing rakan sebaya atau lebih dikenali sebagai PRN. Saya, Nur Anissa Fika binti Mak Senin, nombor matrik D2019-108-7767. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian pernyataan masalah. Persoalan terhadap kajian ini berdasarkan 5 faktor utama iaitu pentadbiran, program penasihatan, program mentor-mentee, program bimbingan dan kaunseling serta program anak angkat. Contohnya, bagaimanakah pelaksanaan program tersebut dan adakah pelajar terlibat dan menerima proses bimbingan dan penasihatan ini? Yang ketiga, pengkaji mengambil inisiatif untuk mengkaji kajian ini dengan lebih mendalam bagi tajuk ini dan seterusnya mengetahui apakah strategi sekolah yang dikaji untuk memantapkan dan mengekalkan bidang ini. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian pertama kami ialah mengenal pasti faktor-faktor dalam bimbingan dan penasihatan. Yang kedua, mengkaji tentang pelaksanaan faktor bimbingan dan penasihatan. Yang ketiga, membincangkan penglibatan dan penerimaan pelajar terhadap bimbingan dan penasihatan yang dilaksanakan. Melalui persoalan kajian ini, kami akan menerangkan tentang ramalan yang akan dicapai, di mana ia menimbulkan persoalan yang menjurus kepada pencapaian objektif kajian kami. Persoalan yang dijawab adalah melalui kaedah temu bual pada dapatan kajian kami. Persoalan kajian ini adalah tentang apakah faktor yang terdapat dalam bimbingan dan penasihatan murid di sekolah. Apakah corak pelaksanaan bimbingan dan penasihatan yang diberikan kepada murid dan bagaimana penglibatan dan penerimaan murid terhadap bimbingan dan penasihatan yang diberikan. Faktor-faktor yang terdapat dalam bimbingan dan penasihatan adalah dari segi pentadbiran, program penasihatan, program mentor-mentee, program bimbingan dan kaunseling, dan program anak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hidayah binti Saini, memegang kad matrik D2019108776, ingin membentangkan metodologi kajian. Kaedah kajian yang kami jalankan iaitu berbentuk temu bual. Temu bual secara atas talian melalui pengisian Google Form. Sampel atau populasi pula, kami hanya menggunakan seorang responden sahaja. Dalam analisis data, kami menggunakan kaedah kualitatif iaitu berbentuk fleksibel dan tidak terhadap sesuatu perkara. Lokasi bagi kajian kami iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Geting Pengkalan Kubur, Tumpat, Kelantan. Seterusnya, dalam dapatan kajian iaitu demografi responden kami
di Sekolah Menengah Kebangsaan Geting, Pengkalan Kubur, Tumpat, Kelantan dan memegang jawatan sebagai guru penolong kanan di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian 8.2 mengenal pasti faktor-faktor dalam bimbingan dan penasihatan. Terdapat 5 faktor yang telah ahli kumpulan kami tetapkan, iaitu pentadbiran, program penasihatan, mentor-menti, program bimbingan dan kaunseling dan yang terakhir sekali, program anak angkat. Okey, hasil dapatan kajian bagi faktor yang pertama iaitu pentadbiran. Responden menyatakan bahawa bimbingan dan penasihatan dijayakan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Terdapat kerjasama antara badan disiplin dan pihak kaunseling. Responden turut memberitahu bahawa sesi bimbingan dan penasihatan ini ada dijalankan di sekolah untuk para pelajar. Pihak kaunselor memainkan tanggungjawab besar dalam bimbingan dan penasihatan. Organisasi seperti pembimbing rakan sebaya turut diwujudkan bagi membantu. Terdapat 2 cara sesi kaunseling diadakan, iaitu secara berkelompok dan juga secara individu. Seterusnya, faktor program penasihatan. Penasihatan murid ini hanya menguruskan hal yang berkaitan masalah pelajar atau yang berkaitan dengan murid. Tujuan penasihatan dijalankan adalah untuk membantu pembelajaran, komunikasi dan kerjaya murid pada masa hadapan. Cadangan yang telah dikemukakan oleh responden adalah untuk mendekati pelajar yang bermasalah dan mengenal pasti masalah mereka terlebih dahulu. Ia juga dikatakan dapat meningkatkan kasih sayang dalam kalangan pelajar dan juga guru. Responden telah menyatakan strategi di mana kita perlu menasihati dan membimbing pelajar yang bermasalah agar mereka minat belajar dan dapat melupakan segala masalah yang mereka alami. Faktor yang ketiga iaitu mentor-menti. Responden menyatakan bahawa mentor-menti ini dapat membantu pelajar mengurus masa dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kemahiran subjek pelajar yang sebelumnya tidak dapat mereka kuasai. Program ini kebiasaannya diadakan pada 3 bulan pertama sesi persekolahan. Mentor-menti ini diadakan secara individu dan bertujuan untuk membimbing pelajar menjadi pelajar yang cemerlang di sekolah. Antara contoh aktiviti yang dijalankan adalah akademik, ziarah, santai dan aktiviti luar. Seterusnya bagi faktor keempat iaitu bimbingan dan kaunseling. Sesi bimbingan dan kaunseling ini dijalankan sepanjang sesi persekolahan berlangsung. Sambutannya pula berskala sederhana dan responden mengatakan bahawa kesan yang telah diberikan ialah ia dapat membantu meningkatkan akhlak dan disiplin pelajar. Salah satu langkah yang telah dijalankan ialah mereka telah melantik PRS iaitu pembimbing rakan sebaya selain daripada guru untuk membantu rakan mereka yang bermasalah. Sasaran utama ialah pelajar yang menduduki peperiksaan besar seperti sijil peperiksaan Malaysia dan pentaksiran tingkatan 3. Okey, program anak angkat yang terakhir sekali. Program anak angkat ini dijalankan di mana seorang pelajar dijadikan anak angkat oleh seorang guru. Penambahbaikan yang telah dinyatakan oleh responden ialah kita boleh memberi pengiktirafan kepada guru atau ibu bapa angkat yang telah berjaya melahirkan anak yang cemerlang. Bagi membantu, ianya diadakan untuk membantu menyelami jiwa pelajar dalam menangani sebarang masalah, sama ada masalah akademik, kewangan maupun disiplin. Kebiasaannya, 1 atau 2 orang anak murid akan diletakkan di bawah jagaan seorang guru. Pelaksanaan jadual kerja atau pembelajaran yang terancang telah disediakan dan ganjaran juga akan diberikan jika mereka mematuhi arahan guru dan denda juga akan diberikan jika mereka melanggar peraturan tersebut. Tanggungjawab guru sebagai ibu bapa angkat ialah mereka perlu menganggap para pelajar ini sebagai anak didikan mereka dan perlulah membimbing mereka dengan baik. Okey, sekian sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya.
Mengkaji tentang pelaksanaan faktor dan bimbingan dan penasihatan. Pelaksanaan bimbingan dan penasihatan diuruskan dan dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Jadual dan seksi taklimat untuk pelajar dijalankan pada awal tahun setiap tahun oleh pihak unit bimbingan dan kaunseling. Namun pelajar yang bermasalah akan diberikan 3 sesi kaunseling secara berkelompok. Ianya melibatkan pelajar yang bermasalah dengan kem kepimpinan, kem disiplin dan kem bina jati diri. Pengetua dan guru penolong kanan hal ehwal murid menjadi pengelola dan pemantau terhadap pelaksanaan aktiviti bimbingan dan penasihatan di sekolah. Pihak kaunseling tidak hanya mengadakan aktiviti secara tertutup, bahkan menyebarkan di laman sosial seperti bahan edaran luar yang mudah didapati oleh para pelajar. Membincangkan penglibatan dan penerimaan terhadap bimbingan dan penasihatan yang dilaksanakan. Yang pertama, ianya mendapat respon yang positif daripada guru dan para pelajar. Seterusnya, setiap program bimbingan dan penasihatan yang dijalankan mendapat sambutan yang memberangsangkan. Yang ketiga, para pelajar dan guru yang terlibat secara langsung dan tidak langsung masing-masing mendapatkan iktibar daripada bimbingan dan penasihatan. Bimbingan dan penasihatan seharusnya dijayakan. Program yang berkaitan juga wajar diteruskan. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, bimbingan dan penasihatan adalah satu organisasi yang sangat penting di sekolah. Ianya bertujuan untuk membantu dan membimbing pelajar bukan sahaja dari segi akademik, malahan juga dari segi mental dan emosi. Guru kaunseling ialah pihak yang bertanggungjawab dalam merancang, melaksanakan dan merekod segala data dalam pelaksanaan segala aktiviti bimbingan dan penasihatan di sekolah. Selain daripada guru kaunseling, pembimbing rakan sebaya iaitu PRS juga memainkan peranan yang penting dalam membantu guru kaunseling untuk menguruskan hal-hal berkaitan bimbingan dan penasihatan di sekolah. Program bimbingan dan kaunseling ini haruslah diteruskan di setiap sekolah kerana ia dapat menjamin kesejahteraan para pelajar dan warga sekolah. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.